Assalamualaikum dan salam resensi buku. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Tak kenal, maka tak cinta kan? Nama saya Muhammad Adi Afifi Syarizul. Saya belajar di SK Desa Jaya. Kod sekolah saya ialah CBA 9153. Sekolah saya di daerah Maran, Pahang. Selamat berkenalan dan bersua di alam maya untuk satu misi, iaitu resensi buku. Salah siapa? Tajuk buku yang akan saya bicarakan pada hari ini, buku ini diterbitkan oleh Syarikat Penerbitan Generasi Baru pada tahun 2011. Buku fiksyen yang syarat dengan emosi dan rencah kekeluargaan ini mempunyai 96 muka surat. Sebagai seorang murid yang berusia 12 tahun, saya begitu dekat dengan jalan cerita Salah Siapa ini. Watak-wataknya juga dalam lingkungan umur seperti saya, membuatkan setiap susunan cerita ini cuma mendidik saya dan seolah-olah saya berada dalam penceritaan ini. Jom kita berkenalan dengan watak utama cerita ini. Pasangan suami isteri Pak Mail dan Mak Limah mempunyai 4 orang anak, iaitu Haryati 16 tahun, Rosdi 13 tahun, Masdi 10 tahun dan Sarah 6 tahun. Setiap anak mereka mempunyai karakter yang berbeza. Haryati anak sulung yang bertanggungjawab, tetapi sering memberontak kerana dia menganggap emak dan ayahnya tidak adil memberi layanan kepadanya. Dia sering disuruh membuat itu dan ini, manakala adiknya Rosli dan Masdi jarang disuruh melakukan kerja-kerja di rumah. Rosdi dan Masdi bukan dimanjakan, tetapi mereka agak malas dan tidak endah kepada arahan mak ayahnya. Sarah pula anak bongsu yang manja dan tidak banyak kerenah. Pak Mail agak lembut dengan anak-anak, tetapi Mak Limah seorang ibu yang kuat beleter, namun begitu cakna kepada keperluan anak-anak. Haryati selalu bermonolog dan menganggap ibu dan ayahnya tidak adil melayannya. Dia banyak membantu kerja-kerja di sekolah di rumah, tetapi jarang permintaannya dipenuhi. Rasa iri juga timbul apabila adik-adiknya lebih bebas dan tidak terbeban dengan kerja rumah. Apa tidaknya? Kerja Rosdi dan Masdi hanya tidur, makan, tonton televisyen dan bermain. Bukan tidak dimarahi, tapi mereka hanya dengan umpama masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Langsung tidak berbekas dan rasa bersalah. Konflik bermula dengan isu motosikal. Puas Haryati meminta izin untuk belajar motosikal, tapi tidak diizinkan oleh mak dan ayahnya. Sedangkan Rosdi dan Masdi dibenarkan untuk belajar menunggang motosikal oleh Pak Mail, walaupun Mak Limah tidak bersetuju. Mak Limah bimbang anak-anaknya mengalami kemalangan kerana belum cukup dewasa. Pak Mail membenarkan anak-anak lelakinya belajar menunggang motosikal untuk memudahkan Mak Limah. Padanya, biarlah anak lelaki lebih lasak dan boleh membeli barang di kedai. Namun begitu, belum pun pandai menunggang motosikal, Masdi telah berani mengajak Rosdi ke jalan besar tanpa pengetahuan mak dan ayahnya. Satu kemalangan telah berlaku apabila motosikal yang dinaiki oleh Rosdi dan Masdi terbabas ke dalam parit. Mujurlah air cetek. Mereka hanya cedera ringan dan tidak lemas. Rosdi dan Masdi menyesal dan tidak berani untuk menunggang motosikal lagi. Siapakah yang bersalah? Rosdi yang menunggang motosikal, Masdi yang mengajak Rosdi ke jalan besar, Pak Mail yang membenarkan mereka belajar menunggang motosikal, atau Mak Limah yang pernah menyebut tentang kemalangan kalau menunggang motosikal seolah-olah mendoakan. Nak cari salah siapa? Tentu tak selesai cerita saya hari ini. Selepas peristiwa itu, Haryati sedar kenapa mak dan ayahnya tidak mengizinkan dia menunggang motosikal. Pengajarannya, kita perlulah patuh kepada nasihat ibu dan bapa. Jangan membuat sesuatu tanpa pengetahuan mereka. Jangan mudah bersangka buruk kepada ibu dan bapa. Semua ibu bapa sayangkan anak dan inginkan yang terbaik buat anak-anak. Saling menasihati dalam adik-beradik antara cara mengukuhkan hubungan kasih sayang. Jangan ada benci di dalam hati. Dan kadang-kadang saya juga memberontak jika kehendak saya tidak ditunaikan. Jadi saya sukakan buku ini kerana membuka minda saya untuk berfikir dengan lebih matang dan positif.
Tak semua yang kita nak adalah baik untuk kita. Hormat dan sayang ibu bapa. Pasti hidup lebih bahagia dan diberkati. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam Aidilfitri daripada saya.